Kami Grup Avengers dan sekarang kami akan membentangkan tentang topik yang dipilih oleh kami iaitu Sistem Ekonomi Tamadun Cina. Ini menunjukkan isi kandungan dan ahli yang bertanggungjawab untuk isi kandungan yang tertentu. Saya Chia Jingyi dan saya akan membentang tentang pengenalan tamadun Cina. Perkataan tamadun merujuk kepada kemajuan sesebuah masyarakat dalam pelbagai aspek kehidupan. Tamadun terbentuk secara evolusi dan mengambil masa panjang daripada manusia primitif iaitu manusia menjalani kehidupan secara berburu dan memungut makanan sehingga wujud manusia moden iaitu manusia yang membentukkan pelbagai kemajuan dalam kehidupan hari ini. Tamadun Cina merupakan salah satu tamadun yang tertua di dunia seperti tamadun Mesopotamia, Mesir, India dan Greek. Tamadun Cina dengan tamadun-tamadun yang disebutkan mempunyai kemunculan yang berbeza tetapi pencapaian mereka adalah setanding. Tamadun Cina telah dibina dan diperkembangkan selama 4,000 tahun. Tamadun Cina amat mempengaruhkan dunia dan amat dikagumi dengan kegemilangan yang dibawa oleh mereka kepada pelbagai bidang. Contoh bidang-bidang tersebut adalah seperti bidang ekonomi, bidang pendidikan, bidang teknologi, sains dan banyak lagi. Salah satu kegemilangan tamadun Cina dalam bidang pembinaan ialah Tembok Besar Cina. Untuk mini projek ini kami akan fokus dengan sistem ekonomi tamadun Cina. Tamadun Cina mempunyai 3 jenis sistem ekonomi iaitu sistem ekonomi sara diri, komersil dan ekonomi perdagangan. Tamadun ini mempunyai banyak dinasti dan dinasti-dinasti dapat dibezakan dengan zaman mereka. Dan dinasti yang dikatakan memerlukan aktiviti ekonomi ialah dinasti Shang yang dibentukkan dan wujud antara tahun 1600 sebelum Masihi sehingga tahun 1046 sebelum Masihi. Sistem ekonomi sara diri merupakan kegiatan ekonomi yang dikendalikan bagi kegunaan diri sendiri dan keluarga untuk memenuhi keperluan hidup seharian iaitu primitif. Dan sistem ekonomi ini tetap wujud dan berlaku pada zaman dinasti Shang. Sistem ekonomi komersil merujukkan kepada sistem ekonomi yang mempunyai kegiatan yang tidak akan menumpuk kepada keperluan hidup seharian sahaja. Hasil sistem ekonomi komersil akan diekspor dan dijual kepada pedagang untuk mendapatkan keuntungan. Sistem ekonomi komersil juga telah memerlukan sistem perpajakan iaitu sistem menggunakan binatang. Bentangan akan diteruskan dengan ahli kumpulan yang seterusnya tentang perdagangan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Amirul Ashraf dan saya akan menerangkan sedikit tentang sistem perdagangan pada tamadun Cina. So, pertama sekali dimulakan dengan dinasti Shang di mana sistem perdagangan mula wujud pada tamadun Cina dan di dinasti Shang ni mereka menggunakan kulit siput sebagai mata wang. Kemudian ialah dinasti Zhou dan pada dinasti ini terdapat penyediaan jalan-jalan baru, terusan dan sungai dan ini menyebabkan kemunculan pedagang-pedagang baru. Dan pada dinasti ini mereka melabur keuntungan dengan mengutip cukai tanah. Walau bagaimanapun, pedagang-pedagang pada dinasti ini didiskriminasi dan menduduki tempat paling rendah dalam pengklasifikasian penduduk. Dan seterusnya adalah dinasti Qin. Perdagangan pada dinasti ini berkembang dengan pesat hasil kemasukan kelas pedagang-pedagang yang baru. Seterusnya adalah dinasti Han. Di dinasti ini, perdagangan tempatan dan juga perdagangan asing bertambah pesat hasil daripada pengeluaran perlumbungan dan garam. Walau bagaimanapun, di dinasti ini terdapat banyak peperangan yang menyebabkan kegiatan perdagangan berkurang. Kemudian beralih pula kepada dinasti Tang. Di dinasti ini, negara China mula menjadi aman semula dan perdagangan bertambah pesat hasil daripada pengeluaran pertanian dan juga kraftangan. Perdagangan dengan orang asing juga bertambah pesat. Surat seterusnya. Kemudian selepas kejatuhan dinasti Tang disambung oleh zaman 5 dinasti dan 10 kerajaan. Di dinasti ini, perdagangan bertambah pesat hasil daripada perindustrian dan perdagangan yang bertambah maju dan ini disebabkan oleh penghasilan tembaga dan besi.
Kemudian disambung pula oleh zaman pemerintahan Mongol. Di dinasti ini perdagangan masih maju, tetapi perdagangan asing masih di bawah pedagang asing, dan ini menyebabkan kebanyakan keuntungan yang diterima oleh China dibawa keluar dan memburukkan keadaan ekonomi. Dan akhir sekali adalah zaman dinasti Ming, dan pusat perkembangan ekonomi adalah di lembah Yangtze, dan kemajuan perdagangan adalah hasil daripada kemajuan industri-industri seperti tekstil di Suzhou dan Songqiang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Perdana Izzat. Saya akan membentangkan tentang sumber daya alam. Jadi untuk tamadun Cina ada 3 sumber daya alam, iaitu batu arang, besi dan haiwan. Pada tamadun Cina, produksi batu arang di Cina digunakan sebagai sumber tenaga dan industri untuk industri dan transportasi yang lebih efisien dalam penggunaan sebagai bahan bakar. Dan untuk besi, penggunaan besi dalam sistem ekonomi tamadun Cina sangat berpengaruh dalam pengembangan teknologi dan ekonomi. Dan selain itu digunakan untuk membuat alat pertanian dan senjata. Besi juga digunakan untuk membangunkan infrastruktur seperti jambatan dan tembok kota. Dan akhir sekali untuk haiwan telah dimanfaatkan untuk memenuhi keperluan manusia seperti makanan, jual beli dan pengangkutan. Contohnya seperti lembu untuk membajak sawah atau pengangkutan barang berat, dan kuda juga digunakan sebagai haiwan transportasi yang penting dalam sistem ekonomi Cina. Jadi itu saja untuk sumber daya alam. Selamat sejahtera, saya Karishma Rami. Saya akan memulakan dengan saya punya tajuk pada hari ini, iaitu teknologi. So untuk teknologi pula, di antara pencapaian teknologi Cina yang purba yang paling berguna dan berpengaruh dari segi sumbangan daripada perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah 4 penciptaan agung, iaitu teknik membuat kertas, penciptaan bahan letupan dan juga kompas. So mengenai teknik tersebut, bermulakan dengan kertas, ia dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya yang menggunakan seperti fiber daripada tumbuh-tumbuhan pada tahun 2 Masihi, dan teknologi membuat kertas ini kemudian telah dibawa dan diperkenalkan di dunia barat melalui jalan sutera lama, iaitu Old Silk Road, dan dia tiba di Eropah pada kurun kira-kira 13. So yang poin kedua ialah teknologi tentang percetakan, iaitu printing dalam bahasa Inggeris. Ini telah diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang. Antara buku yang dicetak paling awal pada masa itu dan masih wujud hingga sekarang ialah kitab sutera Diamond, iaitu versi Cina yang bertarikh 11 Mei 1868 yang kini disimpan dan dipelihara di Museum British di England. So buku ini ada banyak pengalaman orang Cina dalam macam mana nak buat pencetakan tersebut, seperti block printing. Dan pada tahun itu Bi Sheng itu pencipta teknik pencetakan bergerak, iaitu mobile type printing yang digunakan secara berevolusi pada masa sekarang. Dan ini dah lebih 400 tahun lebih dengan penciptaan yang sama dari sekarang, dari kurun ke-15, dan seterusnya ialah bahan letupan. So bahan letupan ni dicipta oleh ahli-ahli kimia Dawis yang ditemukan formula yang agak luar biasa, dan ini digunakan dengan campuran seperti nitrat, sulfur dan karbon. Dan pada kurun 7, iaitu orang Cina sudah menggunakan bahan letupan itu untuk membuat bunga api. So yang ini digunakan untuk kekuasaan bidang militernya pada tahun di dinasti-dinasti yang di dinasti Tang. Dan ilmu letupan ini dibawa dan diperkenalkan di negara Arab dan dengan lain-lain negara seperti Eropah dan seterusnya.
So last point saya ialah kompas. Kompas ni digunakan sebagai salah satu penciptaan agung yang terakhir pada masa Tamadun Cina. Ini akan memberikan kita navigasi di laut dan masih digunakan pada masa kini dalam nama GPS. So dinasti Han telah memberikan sifat-sifat magnet ini di negara China dan digunakan di kurun 6. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan kepada ahli kumpulan saya yang seterusnya. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Narashki Miti Mustafa dan saya akan meneruskan pembentangan dengan sistem agrarian. Sistem agrarian merupakan sistem ekonomi tamadun Cina. Jika sesebuah masyarakat mengamalkan sistem agrarian, masyarakat tersebut akan dikenali sebagai masyarakat agraria. Sistem agrarian merujuk kepada suatu jenis sistem ekonomi yang bergantung kepada kegiatan sehari diri. Antara contoh kegiatan sehari diri adalah seperti menternak haiwan, cucuk tanam dan juga mengumpul hasil hutan. Selalunya masyarakat yang mengamalkan sistem ekonomi agraria mempunyai pengetahuan yang tinggi tentang cara-cara untuk menambah dan mengekalkan hasil mereka yang tersendiri supaya sistem ekonomi mereka tidak terjejas dengan mudah dan sentiasa berkembang. Seterusnya saya juga akan membentangkan tentang faktor-faktor yang mendorong perkembangan sistem agraria di tamadun Cina. Terdapat 5 faktor. Faktor yang pertama adalah kegiatan sehari diri. Ini adalah kerana tanah pada zaman tersebut merupakan aset yang penting. Ia mempunyai keupayaan untuk menentukan status sosial seseorang dalam sesebuah masyarakat. Jadi tuan-tuan tanah akan memberikan tanah mereka kepada masyarakat agraria untuk diusahakan. Masyarakat yang ingin mengusahakan tanah boleh menyewa tanah dengan tuan tanah dan jika mereka tidak mempunyai tanah yang tersendiri. Ini membolehkan kedua-dua belah pihak iaitu penyewa dan yang menyewa untuk memperoleh keuntungan. Faktor yang kedua adalah pertempatan. Kawasan yang diduduki masyarakat zaman tamadun Cina tertumpu kepada kawasan timur laut China. Ini telah membuatkan kawasan tersebut mempunyai tanah yang subur dan sesuai untuk kegiatan-kegiatan sehari diri. Faktor yang ketiga, pengetahuan menjaga kesuburan tanah. Perkembangan masyarakat agraria di China dalam bidang pertanian adalah disebabkan oleh pengetahuan masyarakat tersebut tentang cara mengekalkan kesuburan tanah. Masyarakat agraria menggunakan sistem pengaliran yang bagus dan menggunakan baja asli buatan mereka yang tersendiri. Faktor yang keempat ialah sistem pengairan. Sistem pengairan pada zaman tersebut digunakan untuk mengawal aliran sungai untuk mengelakkan banjir dan juga untuk menyalurkan air secara berterusan ke kawasan pertanian. Ini disebabkan oleh para petani yang mempunyai kemahiran tinggi dalam membentukkan sistem pengairan yang bagus. Pada zaman tersebut, terdapat juga suatu projek pengairan yang diusahakan oleh seseorang pemerintah yang membolehkan air mengairi kawasan tanah seluas 2 juta hektar. Terdapat juga kaedah yang kedua iaitu kaedah empangan yang telah dipraktikan untuk menyalurkan air ke kawasan pertanian yang agak jauh daripada sumber air sungai untuk memastikan bahawa setiap hasil pertanian tidak akan layu dan akan bertumbuh dengan baik. Dan akhir sekali, faktor yang terakhir ialah pertanian komersial. Kegiatan ekonomi kapitalisme mula bertapak di China dan mula berkembang. Ini membuatkan sistem penanaman secara besaran. Dan sistem penanaman secara besaran ini telah membuatkan mereka meraih keuntungan yang besar kerana antara penanaman yang dibuat secara besar adalah seperti barangan komersial iaitu tembakau, kapas, mulberry dan juga tebu. Dan pada zaman tersebut, kapas mendapat permintaan tertinggi dalam pasaran. Itu sahaja daripada saya. Saya akan memberikan pembentangan ini kepada ahli yang seterusnya. Okey, saya Ong. Sekarang saya akan mentangkan tentang pengeluaran semasa tamadun Cina. So, China adalah negara pertama yang membangunkan teknologi untuk membuat sutera, pabrik yang mewah dan berharga. So, pengeluaran sutera merupakan industri utama di China purba dan membantu mewujudkan laluan perdagangan dengan negara lain dan meningkatkan ekonomi negara China. Dan seterusnya, pengeluaran yang kedua ialah kertas. Orang China juga menciptakan kertas yang merevolusikan komunikasi dan penyebaran pengetahuan. Pengembangan kertas membolehkan penciptaan buku, surat khabar dan bahan penciptaan lain dengan menjual bahan-bahan bacaan dan juga cara menghasilkan kertas menjual kepada negara lain dapat meningkatkan ekonomi negara China. Yang seterusnya itulah serbuk barut. Serbuk barut adalah salah satu
ciptaan penting dari tamadun Cina. Dia asalnya digunakan untuk membuat bunga api, tetapi kemudiannya mengubahkan peperangan, digunakan dalam peperangan dan merevolusikan taktik ketenteraan. Selepas menggunakan serbuk barut dalam peperangan, kekuatan tentera dapat ditingkatkan dan dapat mengelakkan diceroboh oleh negara lain dan dapat menstabilkan ekonomi negara China. Yang lain tu adalah kompas. Kompas adalah komponen utama ialah jarum magnet yang dipasang pada aci di bawah tindakan medium geomagnet. Semula jadi jarum magnet boleh berputar dengan bebas dan kekal dalam arah tangan meridian magnet. Kutub utara jarum magnet menghala ke utara magnet yang dengan menggunakan persembahan ini, halu tuju boleh dibezakan. Biasanya kompas digunakan dalam navigasi, geodesi, perjalanan dan ketenteraan dan sebagainya. So, perjualan kompas ni dapat meningkatkan ekonomi dalam negara China. Sekian, saya akan memberikan kepada ahli yang seterusnya. Hai, saya Lin. So, saya akan sambung membincangkan bahagian pembinaan infrastruktur. Dari figure kita boleh nampak itu ada 4 faktor penting tentang pembangunan infrastruktur. Adalah termasuklah seni bina, kubah, rangkaian pengangkutan, sistem pengurusan air, perubatan tradisional China. Pada mulaannya, infrastruktur tamadun Cina mempunyai sejarah yang kaya yang bermula ribuan tahun dahulu, merangkumi berbagai elemen yang telah menyumbang kepada perkembangan dan kelestarian dalam bidang ekonomi. Antara komponen infrastruktur utama tamadun Cina termasuklah seni bina purba. Tamadun Cina dikenali dengan seni bina purba yang ikonik, termasuk Tempel Besar China, Kota Terlarang ke Langit, dan Tentera Terakotan, dan lain-lain. So, keajaiban seni bina ini mempamerkan kebijaksanaan, kepandaian, tukang dan kecekapan kejuruteraan rakyat China sepanjang sejarah. Sebagai contoh, Tempel Besar China dibina sejak zaman dinasti Zhou dan telah diteruskan oleh dinasti berikutnya. Tempel ini dibina sepanjang 1500 dari Gansu ke Peking. Teknologi pembinaan seperti yang digunakan dalam pembinaan tempel besar China merupakan warisan yang dikagumi dan berharga sebagai sumber pelancongan dan juga sumber contoh seni bina. Selain itu, dalam aspek rangkaian pengangkutan, China juga mempunyai sejarah yang panjang dalam membangunkan rangkaian pengangkutan canggih, termasuklah Beijing Hangzhou Grand Canal yang merupakan kanal buatan terpanjang di dunia. Ia merentasi lebih daripada 1,100 batu dan menghubungkan bandar-bandar utama di utara dan selatan China. Laluan sutera adalah rangkaian rama yang lain untuk laluan perdagangan yang menghubungkan China dengan Timur Tengah, Eropah dan Afrika. Ia memainkan peranan penting dalam pembangunan tamadun China. Di samping itu, dalam sistem pengurusan air, tamadun China mempunyai sejarah yang panjang dalam pengurusan sumber air, termasuk pembinaan sistem kanal, tanggul dan sawah bertingkat yang rumit untuk pengairan kawalan banjir dan pengelolaan pertanian. Akhir sekali adalah merupakan perubatan tradisional China. Dalam aspek ini, perubatan tradisional China telah menekan terhadap penjagaan kesihatan secara holistik dan rawatan semula jadi mempunyai sejarah yang panjang dalam peradaban China. Ini termasuk berbagai amaran seperti akupunktur, ubatan herbal, qigong dan taiji. Selain itu, ekonomi tamadun boleh dikekalkan disebabkan tradisional China medicine,
TZM mempunyai infrastruktur sendiri yang unik, termasuk hospital, klinik dan farmasi yang telah menjadi sebahagian penting dalam kesihatan dan kesejahteraan rakyat China. Ini semua daripada saya. Selamat sejahtera kepada pencara dan rakan sekelas sekalian. Saya Sashita, saya akan menerangkan tentang sistem organisasi sosial. So, sistem organisasi sosial berkait rapat dengan sistem ekonomi. Ini disebabkan setiap hierarki mempunyai peranan masing-masing untuk memperkembangkan sistem ekonomi sesebuah negara. Perangan yang dihuraikan menerangkan tentang setiap lapisan organisasi sosial di tamadun Cina. Manakala saya ingin mengetengahkan sumber pendapatan daripada setiap lapisan. Seperti yang biasa, sumber pendapatan raja-raja di tamadun Cina ialah cukai yang diterima daripada lapisan ketiga iaitu petani dan pedagang. Seterusnya daripada lapisan kedua iaitu ketua pendeta, ketua tentera dan orang bangsawan mendapat gaji daripada cukai yang dikumpul oleh raja. Lapisan ketiga iaitu lapisan ketiga ialah tulang belakang sesebuah tamadun disebabkan mereka yang menghasilkan makanan, bahan-bahan artisan dan berdagang untuk menjalankan perniagaan di dalam dan juga di luar negara. Selain itu, lapisan terakhir iaitu hamba atau tawaran perang tidak membantu sangat dalam sistem ekonomi. Sekian daripada saya, Aisyani akan membentangkan seterusnya. Selamat sejahtera, Miss. Saya Aisyani Dewi dan saya akan membentangkan tentang pertanian. Pada zaman dahulu di China, masyarakat tamadun China menetap berhampiran dengan sungai yang bernama Sungai Kuning. Sungai Kuning ini merupakan sungai yang kedua terpanjang di China. Hal ini telah mendorong mereka untuk melibatkan diri dalam kegiatan pertanian. Ekonomi yang utama adalah pertanian dan diikuti dengan ekonomi sampingan seperti kegiatan berburu, peternakan dan juga industri logam, barang batu dan tekstil. Masyarakat tamadun China juga menanam padi sebagai tanaman utama mereka dan pertanian telah menjadi asas sistem ekonomi negara China sejak kewujudan tamadun ini. Gambar pertama menunjukkan lokasi Sungai Kuning yang merupakan sumber pertanian tamadun China dan gambar seterusnya menunjukkan seorang masyarakat tamadun China sedang melakukan kegiatan pertanian. Buka surat seterusnya, please. Tamadun China juga telah banyak membantu dalam menjadikan pertanian lebih baik dan ia masih membantu sehingga hari ini. Antara sumbangan tamadun China dalam kemajuan pertanian ialah yang pertama ialah memperkenalkan batas untuk kaedah penanaman. Yang kedua ialah penciptaan alatan pertanian seperti tajak, cangkul, penyisir tanah dan tenggalang untuk membuat batas supaya menjadi lebih subur. Yang ketiga ialah sistem parit yang menghasilkan tanah padi kepada petak-petak sawah yang kecil. Yang keempat ialah pembinaan sistem pengairan yang sistematik seperti pembinaan terusan untuk memperoleh sumber air dan mengawal banjir jika berlaku. Yang kelima ialah sistem tanaman bergilir untuk menjaga kesuburan tanah. Yang keenam ialah seperti yang ditunjukkan dalam gambar tersebut iaitu tanaman secara berteres dan contohnya adalah pada zaman dinasti Shang. Muka surat seterusnya. Akhir sekali, penciptaan kolam kuda juga untuk menarik tenggalan kayu, kereta kuda dan kereta sorong beroda serta sebagai penyisir tanah. Kolam kuda ini dapat menarik bebanan sehingga 1.5 tan tanpa mencekik leher kuda tersebut. Ini penting kerana tidak menyiksakan kuda tersebut dan juga mengganggu kelajuan larian kuda. Gambar menunjukkan contoh kereta kuda dan kolam kuda yang digunakan untuk tujuan peperangan dan pertanian dan juga gambar seterusnya menunjukkan cara-cara kolam kuda untuk menarik beban dan juga kereta kuda.
Sekian, terima kasih. Selamat sejahtera, nama saya Nur Anida dan saya akan membentangkan sistem ekonomi China zaman sekarang. Negara China mempunyai sistem ekonomi kedua terbesar di dunia dan masih kekal ekonomi yang terbesar hingga kini walaupun terjadinya pandemik COVID-19. Hal ini kerana pengutamaan dasar pembaruan dan pelabuhan infrastruktur secara besaran merupakan faktor kemajuan ekonomi negara tersebut. Kerajaan China telah menyediakan sistem transportasi untuk merangsangkan pembangunan ekonomi tempatan. Sehubungan itu, jualan runcit barangan, sektor pembuatan, output automobil, tenaga alternatif serta pembekalan bateri tenaga suria telah memainkan peranan dalam menyumbangkan kepada pertumbuhan ekonomi negara. Penglibatan kitaran domestik dan antarabangsa secara aktif dalam globalisasi ekonomi dapat menggalakkan pembaruan dan pembangunan negara. China juga menjadikan inovasi sebagai pemandu ekonomi, menggalakkan pembangunan sains dan teknologi secara berdikari. Sebabnya usaha penerkaan dalam bidang tersebut wujudlah mesin menggali terowong seperti yang boleh dilihat di dalam surat tersebut serta sistem navigasi Beidou. Selain itu, penumbuhan acara-acara seperti yang ditunjukkan di bawah juga merapatkan lagi hubungan antara China dengan dunia. Kesimpulannya, China memegang prinsip bahawa peranan kerajaan hendaklah dimainkan dengan betul supaya ia mampu mengawal kestabilan pembangunan ekonomi negara dan bukannya secara melampau agar mengelakkan terjejasnya kerjasama kerajaan antarabangsa dan globalisasi ekonomi. Sehubungan dengan itu, pelaksanaan dasar pembaruan dan keterbukaan merupakan penyumbang terbesar kepada pembangunan ekonomi China dan terus dikembangkan pada masa yang akan datang. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.